kita bukan saja pasangan suami isteri, tapi kita juga adalah business partner. Jangan rasa selesa dalam zon apa sahaja yang anda berada. Bila you bekerja keras, insyaAllah ada reward tu mesti akan datang. Klinik Siti bermula dengan kewujudannya pada tahun 1991. Siti ini berasal daripada nama ibu saya, Dr. Siti Ropiah. Selepas saya lengkap berkhidmat dengan kerajaan, saya mengambil keputusan untuk mengambil alih klinik Siti yang pada waktu itu hanya sebuah di Banting sahaja. Pada tahun 2016 pada bulan Oktober. Pada waktu itu ibu saya pun menjalankan bisnes secara lebih tradisional, dan tapi walaupun begitu, ibu saya telah berjaya membuat bagi saya satu niche bisnes yang bagus, iaitu lebih tumpu kepada wanita, female wellness. Pada tahun 2020 kita berjaya membuka cawangan sehingga 30 buah cawangan dalam masa hampir 4 tahun. Dan juga dalam perubahan dari segi kewangan juga sangat signifikan, of course, daripada pendapatan bawah daripada 100,000 setahun, pada tahun 2019 kita berjaya revenue kita lebih daripada 25 juta. Saya dengan sesama Dr. Murni, isteri saya, kita hari-hari kita akan duduk bersama dan berbincang apa yang kita boleh buat untuk memperbaiki dari segi branding, dari segi perkhidmatan, apalagi yang kita boleh tambah nilai dalam masyarakat. Kalau tanya saya apakah cubaan dugaan yang terbesar, sebenarnya adalah dari segi kewangan. Kita kena ada capital sendiri. Okey, dari situ kita akan kembangkan, rollingkan duit kita daripada satu dan seterusnya berkembang. Yang pertama. Yang keduanya, kita perlu ada dokumentasi yang lengkap, SSM-nya, akaunnya, audited account dan sebagainya. Itu adalah cabaran yang kedua. Seterusnya, kita perlu ada tim yang bagus. Talent, bakat yang ada. Bukan mudah juga untuk jumpa orang yang dapat sehaluan dengan kita dan dapat berikan air mata, tenaga dan darah mereka untuk perkembangan bisnes kita, kan. So itu antara perkara-perkara yang perlu ada dan juga cabaran-cabaran yang ada lah. Kita buka klinik Siti ni adalah daripada pukul 8 pagi sehingga 11 malam, termasuk juga Sabtu Ahad dan juga cuti umum. Selain daripada tu, klinik Siti ni kita lebih fokus kepada wanita lah. Saya implementkan apa yang saya belajar di klinik kesihatan ibu dan anak. Kita punya guideline, kita punya SOP, saya masukkan ke dalam klinik Siti. So dekat klinik Siti ni kita membantu para ibu mengandung di luar sana yang diorang boleh buat check up anytime. Sebab wanita mengandung ni sangat penting untuk diorang check daripada segi kesihatan mereka, kerana kita tak tahu apa yang berlaku sepanjang usia kandungan tu lah. Okay, dan juga di klinik Siti, kerana kita memang pada ibu mengandung untuk diorang check up, kita ada menyediakan ultrasound machine yang memang canggih dan kita boleh buat scan 2D, up to 3D, 4D dan juga up to sampai sekarang kita boleh buat scan 5D. So itu yang kelebihan klinik Siti lah. Di klinik Siti yang uniknya, kita menyediakan doktor wanita. Apabila Dr. Ali dah ambil alih, kita akan menempatkan at least 2 orang doktor permanent kita. Maksudnya 2 orang doktor tu yang memang kekal, yang diorang ada rotation lah. Kelainan daripada segi waktu operasi lah, memang kita punctual dan kita memang standardkan untuk semua klinik. Kita ada memperkenalkan satu perkhidmatan yang baru, iaitu Siti Beauty and Wellness Spa. Okey, Siti Beauty and Wellness Spa ni kita menyediakan pusat kecantikan wanita, terutama sekali wanita yang sudah berkahwin, yang sudah mempunyai anak-anak. Sebab saya rasa ibu-ibu tentunya masih lagi memerlukan penjagaan untuk tampil lebih ceria, lebih cergas, lebih cantik, dan kita menyediakan perkhidmatan tersebut. Body makeover, insya-Allah. Kecantikan dari head to toe, daripada hujung rambut ke hujung kaki, dengan konsultasi dan juga rawatan daripada doktor yang mendapat tauliah, doktor estetik. Daripada satu cawangan sekarang berada di Kota Kemuning, Shah Alam. Kita berazam untuk mengembangkan lagi ke seluruh Malaysia. Kita yakin bahawa berbuat baik kepada manusia, Tuhan akan balas kebaikan kepada kita. Yang pertama, ada juga disebut dalam Al-Quran bahawa menyelamatkan seorang itu seperti menyelamatkan satu dunia. Semua nyawa dalam dunia ini. Jadi, apabila kita rasa kita buat satu perkara yang baik, saya mempunyai satu idea dalam kepala saya, why don't? Kenapa tidak? Kita dapat berikan kepada semua orang. Kita berusaha keras. Meaning bila kita kata berusaha keras tu dari segi
pemasaran, dari segi memberikan komitmen pada bisnes, menambah baik setiap perkara yang kita buat supaya memastikan setiap klinik yang kita buka. Okay, so daripada klinik yang pertama sehinggalah klinik 30, yang ke-30, kita pastikan untuk dapat positif cash flow dalam masa 3 bulan. Jangan rasa selesa dalam zon apa sahaja yang anda berada. Jangan rasa selesa, perlu perbaiki diri untuk pergi ke lebih jauh lagi. Pergi lagi lebih jauh. Kita masih ada tenaga yang kuat. So, tumpukan kepada perkara yang anda sedang buat. Apa sahaja bisnes yang anda buat, tumpukan, cuba. Walaupun anda mungkin akan gagal, tapi itulah sebenarnya pengajaran paling besar untuk jadi lebih baik. Dan tak dapat tidak, kena tambah ilmu lah. Kita perlu cari ilmu yang betul daripada guru yang betul. Apa-apa sahaja bidang yang kita buat pun, yang pertamanya kita perlu ada komitmen yang tinggi. Saya lah yang duduk di klinik Siti. So daripada waktu operasi yang agak tidak menentu sebelum tu, so selepas saya ditempatkan di klinik Siti, memang bagi komitmen untuk duduk di dalam klinik 8 pagi hingga 11 malam. Bagi saya, bila you bekerja keras, insyaAllah dia reward tu mesti akan datang. Macam Dr. Ali pernah cakap dengan saya, kalau ni kita bila dalam bisnes, kita kena ada partner. And dengan partner kita tu, kita kena align lah. So Dr. Ali, dia alignkan kita punya pemikiran sama-sama, iaitu kita nak expand bisnes. Sebab kita tahu niche yang kita bawa dalam klinik Siti adalah sesuatu yang baik. Jadi apa yang menyebabkan saya berubah dan juga menginovasikan apa yang saya buat sekarang adalah sebenarnya rasa ketakut dalam diri saya. Apa yang saya buat hari ini mungkin satu hari akan tiba-tiba hilang dan juga menjadi tidak relevan pada waktu itu. Menyebabkan saya nak belajar dan apa yang saya belajar saya implementkan dalam apa yang saya buat pada hari ini. Dalam usaha memastikan kualiti dari segi perkhidmatan kita, cara doktor kita memberikan layanan dan rawatan. Klinik Siti adalah dimiliki oleh Siti Healthcare sepenuhnya. Kita tidak ada franchise system bawa masa sekarang. Nombor itu untuk memastikan kualiti yang diterima oleh pesakit dalam keadaan yang terbaik. Jadi kita daripada HQ, kita akan pantau setiap aktiviti dalam klinik, sama ada kedatangan stafnya, cara rawatan doktornya, cara layanan stafnya, stok, ubat, mesin dan sebagainya, kita akan kawal dan kita akan selia. Itu yang cara kita buat sekarang untuk memastikan kualiti itu terjamin. Bisnes suami isteri ni macam saya bagi tahu, dia sangat best sebenarnya, sebab setiap kali kita berborak atau berbincang tu, kita akan bercerita mengenai bisnes. Macam mana kita nak kembangkan bisnes. Memang saya terfikir untuk bawa apa yang kita belajar di klinik kesihatan ibu dan anak di klinik kita. Tapi cara dia, saya cetuskan mungkin ada sedikit idea, tapi cara bagaimana nak kembangkan dan bagaimana kita nak laksanakan, memang idea tu daripada Dr. Ali. So nasihat saya pada suami yang buat bisnes dengan isteri, jangan macam-macam. So kena fokus pada bisnes. Kita nak buat bisnes supaya hari-hari kita tanamkan waktu kita untuk kita perbaiki kewangan keluarga kita. Kita nak berikan rezeki yang halal kepada keluarga kita. So fokus pada tu, jangan nak macam-macam. Please be a good listener. Okay, your spouse, isteri anda mungkin director dalam syarikat itu, masalah dia adalah masalah kita juga. Be a good listener, jadi pendengar yang baik dan cuba sedaya upaya untuk memberikan jalan penyelesaian yang harmoni. Jangan rasa diri itu betul sahaja. Mungkin dalam satu masa yang sama mungkin kita perlu buka peluang untuk keputusan itu diberikan oleh spouse kita. Sebab kita kena ingat, kita bukan saja pasangan suami isteri, tapi kita juga adalah business partner. Dia juga ada memegang share dalam bisnes tu. So dia juga ada share. Jangan saya suami saya dah kena beri keputusan dengan dengar cakap saya, tak. It's not always that.